على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أما بعد, bila syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersama lagi untuk menemani saya dalam perjalanan ke Masjid Pemban Jaya, Batu Gajah, Perak, dalam siri kuliah yang sudah lama tertangguh sejak PKP Mac lalu. Baru hari inilah boleh balik ke kuliah dalam keadaan badan bolehlah kata segar sikit, cuma ada batuk lagi dan ada batuk lagi lah. Jadi insyaAllah pada petang ni saya nak kabarkan kepada tuan-tuan, saya telah mengalahkan model saya Ustaz Hafizuddin dalam permainan pingpong straight set 2-0 dia kalah. Jadi dia mungkin tengah bermuhasabah diri kenapa dia boleh kalah tu. Jadi kita biarkan dia bermuhasabah. Jadi pada petang ni tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau tuan-tuan perhatikan dalam 3 posting saya pada tengah hari tadi, ketiga-tiga posting tersebut saya nakalkan perkataan para ulama. Yang pertama daripada Imam Qushairi, yang kedua daripada Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari, dan yang ketiga daripada Imam Syafi'i dalam diwan dia. Kalau kita lihat, ketiga-tiga berkait rapat untuk memberi motivasi kepada kita untuk kita melihat dan menilai bahawa dunia ni satu tempat yang benar-benar hanya tempat persinggahan, dan kita tidak akan selama-lamanya berada dalam dunia ini. Seperti mana ayat yang disebut oleh Imam Syafi'i, inna lillahi ibadan futana tarakud dunya khaful fitana. Dia kata bagi Allah Subhanahu Wa Taala ni ada hamba-hamba Allah yang futana. Futana ni maknanya cerdik pandai. Mereka meninggalkan dunia takut fitnah yang akan melanda. Fitnah sini iaitu ujian-ujian yang datang daripada dunia itu sendiri. Dan dunia disebut sebagai tempat yang tepat akan hancur, dan kita akan tinggalkan dunia ni tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Justru itu dia kata ja'alud dunya lujjatan. Dia menjadikan dunia ni sekadar untuk tempat kita, bukan untuk berdiam, tapi tempat yang kita akan tinggalkan. Dan dia kata salihul a'mal fiha sufuna, yang jadilah amalan soleh ini menjadi sufuna, kapal kita untuk melayari bahtera di atas muka dunia Allah Subhanahu Wa Taala ni, dengan amalan-amalan yang kita buat mengkeranakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian? Kita dalam tempoh masa yang sangat singkat ini, kita boleh nyatakan bahawa betapa banyaknya masa kita habiskan dengan perkara-perkara yang melibatkan keduniaan, yang tidak boleh kita nak bawa ke akhirat kecuali penyesalan semata-mata. Maka salah satu yang boleh kita buat untuk kita mengisafi kesilapan yang kita lakukan, maka Allah kata watubu ilallah, taubatlah kepada Allah. Allah sebut dalam surah At-Tahrim, Auzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman, tubu ilallah, kembalilah kepada Allah. Tubu ay man raja', pulang. Taba ay raja'a, mana kali kita bertaubat kepada Allah, mana kita pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tubu ilallah, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesilapan dosa yang kita lakukan, sama ada kita sengaja buat ataupun kita terlupa ataupun kita tersilap. Semua amalan-amalan jahat yang kita buat itu, maka kita bersandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mohon ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut setiap anak Adam ni buat silap belaka, dan sebaik-baik orang yang buat silap ialah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-insanu la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan. Manusia tak sunyi daripada membuat khata', kesilapan, wan nisyan, dan terlupa. Tidak dinamakan manusia itu manusia kecuali sebab kita ni cepat lupa tuan-tuan sekalian. Semalam kita mengaji hadis daripada Al-Fadil Ustaz Azhan Ishaq, membacakan hadis 40. Nabi bercerita yang dikarang oleh seorang ulama muda daripada Pondok Derang Kedah, membicarakan tentang bagaimana Nabi Allah Adam AS pun terlupa. Dia pernah memberi
nyawanya sebanyak 40 tahun kepada Nabi Allah Daud AS. Dan hadis itu riwayat Al-Imam Tirmizi menyatakan kepada kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah manusia ni sifatnya lupa. Maka bila mana lupa, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita orang yang bagi ingatan. Wa dzakir, berilah peringatan. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sebab bagi peringatan ni sangat manfaat kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang lupa seseorang tu tentang Allah bukan sebab dia saja buat lupa, mungkin dia terlupa sungguh. Maka kita yang ingat ni tolong ingatkan kepada mereka agar keterlupaan mereka itu tidak menyebabkan mereka jatuh dalam lurang neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang betul-betul buat lupa, tapi ada orang betul-betul dia terlupa, dia pernah buat sesuatu perkara yang kita kena ingatkan. Macam saya tentang Allah Subhanahu Wa Taala, saya jenis cepat lupa. Mungkin sebab saya ni Melayu kot. Sebab PM ke-4 dan ke-7 pernah menyebut Melayu mudah lupa. Tapi saya memang cepat lupa. Kadang-kadang saya letak kunci, saya tanya balik isteri saya, kunci abang mana? Kadang-kadang saya letak kitab, saya tanya balik kitab ke mana? Kadang-kadang saya pegang pen tu, saya tanya mana pen? Baru umur 38 tuan-tuan cepat lupa dah. Jadi apatah lagi kalau benda perkara yang berlaku bertahun-tahun yang mungkin kita terlupa, mungkin kita dah selesaikan dan sebagainya, mungkin ataupun kita belum selesaikan lagi. Maka justru itu tuan Allah Subhanahu Wa Taala ingat, saling mengingati antara satu sama lain. Saya ada panggilan daripada Tuan PPD tadi, Ustaz Dasiman, sahabat lama tapi dah berkhidmat di PPD Kintau Utara. Jadi saya nak bicarakan kepada tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala satu lagi kata-kata daripada Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari dalam kitabnya Hikam. Menteri Agama kita ada sebuah kitab namanya Ahasinul Kalim fi Syarihil Hikami. Kitab yang sangat baik untuk tuan-tuan beli dan baca. Syarah kitab tersebut, Syarah Al-Hikam, yang disyarahkan sendiri oleh Saibul Fadilah, Tuan Guru Menteri Agama kita, insya-Allah. Jadi dikata maksiyatun awrasat, maksiat yang menatijahkan rasa penyesalan, rasa kerdil, waftiqaran dan pengharapan kepada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dikata lebih baik daripada ketaatan yang kita buat dan menatijahkan izzan wastikbara, yang menatijahkan kita jadi rasa bangga diri dan rasa takabur, besar diri disebabkan kita rasa banyaknya ketaatan yang kita buat. Maksudnya apa? Bukan maksud kata Imam Atha'illah ini supaya kita buat maksiat lepas tu kita berharap Allah ampun, bukan gitu maksudnya. Orang yang buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buat kesilapan, buat dosa, dia rasa bersalah yang amat sangat, rasa bersalah. Dan sifat manusia kadang-kadang rasa bersalah, dia buat balik, rasa bersalah, dia buat balik. Dalam satu hadis kursi, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan kita banyak mana dosa yang kita buat, selagi mana nyawa tidak sampai ke kerongkong kita ni. Selagi tu Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa kita. Tapi kata Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari ni, maksudnya maksiat yang kita buat itu menyebabkan kita rasa menyesal, rasa bersalah, dalam masa yang sama kita mengharapkan Allah ampunkan dosa kita. Itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, rajinnya solat, rajinnya mari masjid, rajinnya baca Quran, rajin sedekah, tapi dalam masa yang sama dia menatijahkan rasa besar diri, menghina orang lain dan sebagainya. Maka tetap Allah Subhanahu Wa Taala, amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga sedikit istifadah yang boleh kita berkongsi sama pada petang ni, moga-moga menatijahkan satu yang terbaik kepada kita, insya-Allah. Ana pergi ke Bemban, Masjid Bemban Batu Gajah, Syekh Azhan. Jadi semalam saya di-share, kalau tuan-tuan perasan, pada waktu malam semalam, maghrib semalam, saya di-share satu kisah daripada Al-Fadhil Ustaz Azhan Ishaq yang sedang menonton kita punya live ini. Kisah komplek Rawdatul Jannah Kota Raja. Saya juga ada madrasah Mak Tafiz Vocational Baitul Diyak. Dan Ustaz Azhan lagilah dia ada kompleks, satu kompleks sangat besar, daripada hutan banat belantara, tempat jin bertendang, bertukar menjadi tempat yang dipenuhi, didatangi oleh para ulama daripada seluruh dunia, daripada seluruh Malaysia datang ke sana bagi kuliah, bagi ilmu kepada masyarakat setempat. Dan disebut pada kami semalam bahawa kantung Kota Raja hanya tinggal 2 bulan lagi untuk belanja. Tinggal 2 bulan lagi untuk belanja. Perbelanjaan sebulan mencecah 15,000 K ke atas. Tuan-tuan sekalian, saya sendiri yang buka madrasah yang tak besar mana,
Baitul Dia tu sebuah rumah yang sangat kecil saja, ruangnya tidak luas, tapi saya memerlukan pendapatan sekitar 10,000 sebulan untuk running sekolah tersebut dengan makan, dengan gaji, dengan utility. Cuma saya nak merayu kepada tuan-tuan macam Allah, khususnya kita yang awam yang akan mendapat gaji minggu depan 26 bulan, ataupun siapa-siapa saja yang mempunyai kesempatan keuangan yang banyak, cubalah kita salurkan RM1, RM2, RM10, RM5, beri kepada Al-Fadhil Ustaz Azhan Ishaq. Ada pergi dekat Facebook dia Ustaz Azhan Ishaq, tengok dekat sana, kat situ ada nombor akaun Kota Raja. Masukkan tuan-tuan sekalian. Dia sedang menyiapkan beberapa pondok orang dewasa, dia sedang menyiapkan banyak benda kat situ untuk melahirkan tempat pengajian ilmu. Maka alangkah bahagia tuan-tuan minta Allah Subhanahu Wa Taala, satu perniagaan yang kita buat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu perniagaan yang disebut oleh Allah tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan rugi selama-lamanya. Iaitulah kita mewakafkan sedikit harta benda kita yang ada untuk kepentingan kita di akhirat. Bagi tuan-tuan yang ada ibu ayah yang telah pergi meninggalkan dunia yang fana ini, kita tak tahu nak bagi apa, kita berdoa kepada mereka. Salah satu yang kita boleh buat, tuan-tuan, keluarkan sedikit wang ringgit, tuan-tuan, wakafkan atas nama arwah ayah, arwah mak, anak-anak kita, suami isteri kita, wakafkan sedikit atas nama mereka. Itulah saham yang kita salurkan buat mereka, dan insya-Allah sampai kepada mereka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya harap followers saya, cuma saya rasa sedih lah tuan-tuan sekalian, sikit saya nak mengadu kepada tuan-tuan, bukan sekadar mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mempunyai lebih kurang 70,000 followers. 70,000 followers. Kalau katakan kalau ni tak sedap kita pakai, kalaulah RM1 dikeluarkan oleh setiap follower saya, salurkan kepada satu madrasah. Kalau saya lancarkan, contoh saya lancar pukul 6 petang, seorang menyalurkan RM1, tuan-tuan, kita boleh mendatijahkan RM70,000 setiap hari kita boleh dapat. Tapi mungkin tak dapat macam tu, maksudnya kemungkinan. Cuma yang masalah saya, yang saya sangat sedih, kadang-kadang share semalam, tuan-tuan sekalian, posting saya semalam untuk rayuan derma kepada Raudhatul Jannah Kota Raja tersebut, 24 orang saja yang share. 24 orang. Friend saya ada sekitar dekat cecah 5,000, 4,700 tak silap. Saya ada followers lebih daripada 70,000 orang. Tapi benarlah tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, friend dan followers tidak membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekurang-kurangnya marilah sama-sama kita melangkah. Kalau saya tak boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan nampak saya dalam neraka Allah, tuan-tuan boleh tarik tangan saya keluar bersama-sama masuk syurga Allah. Kalau saya masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan tuan-tuan ada dalam neraka Allah, insya-Allah satu masa kita boleh menarik antara satu sama lain untuk kita melangkah pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cuma saya sedih sangat bila posting saya tentang politik, ramai orang share, ramai orang komen dan sebagainya. Saya posting tentang sesuatu isu-isu artis, ramai orang komen, ramai orang share. Tapi bila kita sentuh sikit bab derma, bab infak kepada madrasah-madrasah, saya tuan-tuan sekalian, saya sering share. Walaupun saya sendiri ada madrasah, saya perlukan dana juga, tapi saya tidak kedekut untuk share juga madrasah orang lain, untuk sama-sama saya ambil sedikit saham share tersebut. Tuan-tuan bagi derma RM1, saya juga akan dapat pahala yang sama, sebab saya buat jalan, merintis jalan tersebut untuk tuan-tuan kenal tempat-tempat untuk kita salurkan derma-derma tersebut. Jadi tuan-tuan, saya mohon sangatlah bagi sahabat-sahabat saya, friend list lebih kurang 4,000 lebih, followers lebih 70,000, tolonglah tak, sekali-sekala kalau ada satu benda saya share tentang kebaikan, tolong share lah tuan-tuan sekalian. Contoh juga Al-Quran yang saya share setiap pagi. Setiap pagi sebelum subuh, kadang-kadang lajak subuh sikit, saya share satu muka sari Al-Quran. Begitu juga tak sampai 100 orang daripada friend list saya yang ramai itu, tak sampai 100 yang share benda tersebut. Saya tak pasti sebab apa, salah di mana dan sebagainya. Cuma saya katakan ruginya tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat share, klik sekali satu, setiap hari share sekali, bayangkan setiap Al-Quran huruf yang orang baca, terbaca dan sebagainya, tuan-tuan akan dapat pahala. Bukan dapat kat saya seorang, dapat kepada orang yang share, dapat juga kepada tok guru kita, dapat kepada ibu ayah kita, insya-Allah. Jadi sekadar itulah tuan-tuan minta Allah Subhanahu Wa Taala, saya dah sampai dekat pusing dah ni. InsyaAllah sikit lagi nak sampai ke Batu Gajah. Doakan kesihatan saya, kesihatan anak saya, kesihatan anak-anak di Mahat Tahfiz Vocational Baitul Dia, dan moga Allah SWT mengangkat bala bencana wabak COVID-19 ini cepat daripada bumi kita ini, khususnya Malaysia, dan kita selamat sejahtera seperti mana biasa, insya-Allah.
perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dengan istighfarlah dapat mengangkat segala kesusahan yang ada pada tubuh badan kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.